Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia Al-Faslu Sadis fi Ikhlasi wassidqi, fasa yang keenam pada menyatakan ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar ataupun jujur, yakni sama di antara luar dan dalam. Kalau orang tu duduk semaya, batin dia, rohani dia, perasaan dia juga semaya. Seorang tu duduk mengeluarkan zakat, bersedekah, hati juga dia bersedekah juga. Itu maknanya benar di antara benda dalamnya dan benda luar sama. Ada orang hati tubuh duduk semaya, hati tidak semaya. Tak benar. Jadi nak suruh sama di antara luar dengan di dalam ni payah. Hak tu dipanggil sidik. Maka benda yang paling besar di sisi Allah adalah sidik, yakni jujur, sama di antara dalam dan luar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran As-Siddiq. Apa maksud siddiq? Betul sungguh perangai dia. Bukan dia buat-buat zahir saja di hadapan Rasulullah. Betul sungguh. Sama di antara dua lah dan dalam sama. Hak ni sifat hati yang berjuruh ni. Sifat hati hak payah ni, ikhlas dengan siddiq ni. Dia kata ada pun ikhlas dan siddiq itu, maka iaitu sifat yang kepujian yang dipuji oleh syarak. Dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadat seseorang itu melainkan dengan ikhlas. Seperti firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu kecuali kerana berbuat ibadat akan Allah, padahal ikhlas mereka itu di dalam hatinya. Yakni tujuan Tuhan suruh buat ibadat biar ikhlas. Tetapi kalau tak boleh ikhlas nak tinggal ibadat tu, saya tak boleh sebab saya buat tidak ikhlas, maka saya nak tinggal ibadat tu. Jangan. Ada orang nak tunggu ikhlas baru buat ibadat. Tak buat ibadat lah. Kalau nak tunggu ikhlas baru buat ibadat, nescaya tak buat ibadat lah. Tetapi katanya ulama, buat ibadat sehingga kita jadi ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru buat ibadat. Kerana kalau buat tunggu ikhlas dulu baru buat ibadat, nescaya kita tak akan buat ibadat. Buat dulu. Biarlah keadaan riak wujud dulu, tak apa dulu, lama-lama dia akan jadi ikhlas. Dan ikhlas ni payah. Ada orang rasa ikhlas dah, tak ikhlas. Tu ikhlas. Ikhlas ni banyak martabat. Martabat paling tinggi buat ibadat semata-mata kerana Allah. Lillahi ta'ala usalli fardu. Lillahi ta'ala. Apa maksud lillah? Semata-mata.
untuk Allah Ta'ala. Kerana nak syurga, tak. Kerana takut daripada neraka, tak. Lepas tu, kerana Allah. Yakni katanya ulama di dalam mata hikam antaranya, dia kata kita buat ibadat ni adalah niat dia menunaikan hak Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan menunaikan hak kita sebagai hamba. Hak ubudiyah dan hak Tuhan sebagai Tuhan. Maka selayaknya bagi hamba itu menyembah Tuhannya. Selayaknya bagi hamba mendengar kata perintah Allah Ta'ala. Sekalipun tidak ada sebagai balasan daripada Allah sama ada syurga ataupun jauh ke daripada neraka, maka itu tidak penting bagi seorang hamba yang ikhlas semata-mata urusan dia dengan Allah buat semata. Kalau Tuhan tak wi upah, tak wi balasan pun tetap ia melakukan ibadat kepada Allah kerana selayaknya Tuhan itu disembah dan yang menyembah itu adalah hamba-Nya. Maka hamba yang ikhlas tidak cara syurga kau neraka kau apa. Ada orang kata orang lagu ni sesat. Orang buat ibadat kerana syurga, dia tak si syurga. Ni sesat sufi ni sesat. Orang ni kalau dia Tuhan tutup mata hati dia akan kecek lagu tu. Sekalipun dia digelar syekh ko, siapa dia ko, maka kalau dia kata lagu tu berat lagi dia. Jauh lagi amalan dia dengan Allah Ta'ala. Duduk main hamba makhluk saja. Ulama-ulama sufi nak menyatakan ikhlas, maka dia buat ibadat semata-mata kerana Allah. Bukan kerana pahala, bukan kerana apa. Kerana syurga dan neraka itu masih lagi makhluk Allah Ta'ala. Kita mesti tuju kepada pencipta, kepada syurga dan neraka, iaitu Allah Ta'ala. Barulah kita ikhlas. Dia kata yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadat seseorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah. Dan jangan engkau sekutukan akan ibadat itu dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti riak. Ni berat ni. Nak menunjuk-nunjuk amalan kerana makhluk. Biasa orang riak ni tak lama dia boleh bertahan. Nak tunjuk amalan kerana makhluk. Bapa dia mau jadi juru nak suruh ustaz kata baik. Bapa dia mau juru nak suruh orang kata orang lain kata kita ni orang baik. Bapa dia mau bagus nak suruh orang kata orang kita ni bagus. Bapa awak rajin semaya nak suruh orang kata kita rajin semaya. Paling kurang dapat pujian. Hak tu dia panggil riak. Ataupun nak balasan daripada hamba, sama ada nak kepentingan dia ke adalah kepentingan dia, maslahah dia. Kedua, sum'ah dan sum'ah. Apa maksud sum'ah? Sum'ah ni nak memperdengarkan semua ibadat kita kepada makhluk. Kita bangun ke apa dia tengah malam, kita berzikir, kita bersedekah, kita ke apa nak memperdengarkan kepada makhluk. Supaya manusia dengar segala ibadat kita. Ni sum'ah. Buat kerja molek dah. Tetapi nak suruh orang tahu, bangun tahajud malam pukul 2 dah. Tapi wak lolok mengatuk depan orang. Apabila orang tanya, Allah tak tahulah gua tahu bangun tahajud semalam. Nak oyak kat orang. Wak muka moyok ya, nak oyak lapar depan orang, nak oyak kata kita ni puasa. Hak tu dipanggil sum'ah. Nak memperdengarkan. Manakala riak, mula-mula nak buat tu kerana makhluk dah. Sum'ah ni dia puasa tahajud semalam, masa puasa tu bukan kerana makhluk. Buat kerana Tuhan dah. Tetapi lepas pada buat ibadat, dia lagi setan suruh tipu. Koyaklah makhluk. Koyaklah ibadat yang membuat ikhlas malam itu kerana Tuhan. Koyak kau orang. Sum'ah. Riak ni petai hari lagi kerana makhluk hari. Petai mula-mula lagi. Mula-mula bangun tahajud tu kerana makhluk dah. Mula-mula beri sedekah tu. Mula-mula jadi baik tu kerana makhluk dah. Ni lagu mana? Sum'ah riak ni. Riak tak ada pahala langsung. Ulama kata. Kerana mula-mula ibadat kerana makhluk. Manakala sum'ah ada pahala. Semalam dia tahajud kerana Allah. Tetapi hari ni pula sum'ah. Sum'ah ada kata dapat pahala juga. Sebab dia sum'ah. Lepas tu pahala. Pahala dosa saja sum'ah.
Pahala dia ada. Sebab apa? Sebab dia buat kerana Tuhan semalam. Dan ujub juga dapat pahala. Sebab apa? Ujub ni dia mari lepas daripada kita buat taat. Kita rajin buat taat, bukan main semangat buat taat ke Tuhan ni. Buat taat ke Tuhan. Ujub apabila kita jadi rajin, apabila kita jadi baik, apabila kita jadi orang alim, kita duduk sorang dalam masjid. Tak royak orang. Tak si orang dengar. Tapi rasa heran diri kita. Aku dia. Payah dah nak jumpa Allah ni sopo aku ni. Mari duduk mengaji pondok, duduk dalam taat semacam. Ada ilmu, ada apa dia. Sudahlah orang ni. Orang ni panggil ujub. Ujub ni ibadat dia kerana Allah. Tetapi hati dia ada masalah. Ni semua penyakit hati belakang dia. Ni perangai belakang ni. Riak perangai hati, sum'ah perangai hati, ujub perangai hati. Ujub ni duk rasa heran. Aku ni. Kampung aku ni tak ada orang sebaik aku. Tak ada orang sealim aku. Tak ada orang sekeramat aku. Tak ada orang aku hok besar sekali lah. Dia tak kecek dengan orang. Dia tak tunjuk ke orang. Duk senyap celah dinding. Nampak duduk koyak seorang. Ujub. Apa masalah ujub? Hati ada masalah. Ibadat molek dah dia buat. Dia tak ada masalah di ibadat. Hak ni kita duk kecek. Fasa yang ke-6 ni semua perangai hati belaka. Hati masih tak molek dengan Tuhan maksud dia. Ujub ni dia lupa Tuhan. Apa dia lupa Tuhan? Dia lupa Tuhan beri hidayah, Tuhan beri bimbingan kepada dia sehingga dia jadi orang baik. Sehingga dia jadi orang berjuru. Sehingga dia boleh taat ke Allah Ta'ala. Dia lupa pemberian Allah. Dia merasakan diri dia yang berusaha. Diri dia yang bermujahadah. Sehingga dia jadi baik. Maka lupa Allah Ta'ala tu hati ada masalah. Maka timbul istilah ujub. Bisa aku. Ni sebuah aku. Aku selalu. Kalau hak molek-molek semua aku. Kalau hak jahat kan? Moga Tuhan takdir dah hamba. Sudah lalu. Dan barang sebagainya. Semua sifat-sifat mazmumah yang dibenci oleh Allah. Yang dibenci oleh syarak. Mazmumah. Kita ngaji dah sebelum ni sifat mazmumah. Lah ni pasuk sifat mahmudah. Ngaji dah sifat mazmumah. Ngaji dah sifat mazmumah. Sudah tak ingat awal. Lah ni kita ngaji sifat mahmudah dah. Mazmumah lepas dah riak ujub apa kena buat belaka perangai kita. Kita jurus tara mana. Kalau hati kita tak molek, masalah selalu. Lah ni kita dok kecek bab amalan batin. Amalan kita ni ada dua, amalan zahir dengan amalan batin. Zahir hak luar. Bab semaya, bab gapo, maksiat pun maksiat zahir, maksiat zahir, ibadat zahir. Ibadat batin lawan dia maksiat batin. Maksiat batin hati ada masalah. Batin dia panggil. Maka hak tu dipanggil mazmumah, dicecah oleh syarak. Mahmudah dipuji oleh syarak. Seperti firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Artinya adakah tiada bagi Allah Ta'ala agama yang khalis, yang ikhlas. Yakni tiada ada bagi Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci. Tak boleh dicampur aduk ke. Mesti kena ikhlas buat ibadat. Pas tara mana ikhlas buat ibadat semata-mata kerana Allah. Tuhan nak wi pahala, Tuhan nak wi ganjaran, itu kelebihan Allah Ta'ala nak wi kita. Haza min fadli Rabbi. Ni semua adalah kelebihan Tuhan yang beri kepada aku. Bukan kerana kebaikan aku, bukan kerana kesungguhan aku, bukan kerana mujahadah aku. Semata-mata kasih saya Tuhan nak beri kebaikan kepada aku. Haza min fadli Rabbi. Kata-kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Haza min fadli Rabbi. Betul? Kata-kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam apabila Allah Ta'ala beri kepada dia banyak. Jadi Nabi lagi, jadi raja lagi, pemerintahan yang tak ada orang boleh sehebat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dari sudut pemerintahan dia. Dan sabda Nabi SAW di dalam hadisul qudsi, yaqulullahu ta'ala al-ikhlasu sirrun min asrari.
astauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Artinya firman Allah Ta'ala, ikhlas itu satu rahsia daripada beberapa rahsiaku. Apabila benda rahsia boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Boleh tahu ke tak? Rahsia. Sehingga ke malaikat pun tak boleh nak catat keikhlasan ni. Sehingga setan pun tak boleh mengganggu kerana terlalu ikhlas. Tak tahu, setan pun tersembunyi, nampak macam ai nak nunjuk, tapi setan pun pening. Kerana ibadat ikhlas adalah rahsia Tuhan. Apabila rahsia, Tuhan saja yang mengetahuinya keikhlasan. Malaikat hanya tulis Sianu bin Sianu, Fulan bin Fulan mari mengaji ilmu. Perak tulis gitu. Pahala dia sekian-sekian. Malaikat hanya mencatat sahaja. Manakala yang memberi adalah Allah. Yang mengetahui hakikat sebenar hanya Allah. Kita baca dah hadis Sayyidina Muaz ibnu Jabal. Muaz bin Jabal, hadis 7 peringkat langit. Tapi amalan kita. Ada amalan tu malaikat wak mari 7 petala langit dah. Malaikat mari sambut amalan kerana terlalu hebat. Amalan jihad, amalan gini Mari penuh dengan bercahaya dah amalan tu. Di sisi pandangnya malaikat. Oh, comel dah. Terbaik dah. Lepas langit ketujuh dipersembahkan ke Tuhan. Bukan Tuhan duduk di langit ketujuh, tetapi tempat letak amalan di situ. Tempat persembahan amalan di situ. Bukan Tuhan duduk situ. Malaikat akan wak naik doa-doa, wak naik amalan semua di langit. Bukan Tuhan duduk atas langit. Tuhan tidak perlu kepada langit, bumi itu semua ciptaan dia. Kalau Tuhan masih perlu kepada langit, bumi, arah kau apa, Tuhan tu masih lemah lagi. Kalau tahap tu tak layak lagi jadi Tuhan. Masih memerlukan sesuatu lagi. Sedangkan Tuhan yang bernama Allah itu tidak perlu kepada apa-apa. Hebat atau hebat dia. Orang manusia bisa setara mana nak kepada sesuatu. Makhluk bisa setara mana pun perlu kepada sesuatu. Maka apabila rahsia Tuhan, Tuhan saja tahu. Seperti hadis Sayyidina Muaz kata, apabila malaikat 7 bertala langit wak naik, maka Tuhan kata, ambil amalan ni, gupa-gupa pekung kepada muka Tuhan dia. Malaikat terkejut. Tak ikhlas lagi setara ni, ya Allah ya Tuhanku. Katanya Allah Ta'ala, aku tahu. Aku tahu semua amalan hamba-Ku kerana aku betul-betul ataupun. Maka perasaan kita, rasa kita, Tuhan yang mengetahuinya. Malaikat catat. Tetapi yang mengetahui sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Maka apabila benda ikhlas itu rahsia, maka aku taruh akan dia, akan rahsia aku saat ni, yakni ikhlas dalam hati seseorang yang aku kasih akan dia. Apabila rahsia Tuhan, maka ikhlas ni Tuhan akan beri kepada Tuhan orang yang ia kasih. Orang yang Tuhan kasih. Jangan kita faham Tuhan kasih tu Tuhan ada satu hati perasaan menyebabkan cenderung hati. Tak, bukan lagu tu. Maksud kasih ini Tuhan nak beri nikmat kepada kita. Nikmat semata-mata dengan cara Tuhan beri ikhlas kepada kita. Sebab tu kena minta ikhlas. Jangan rasa ikhlas. Ya Allah ya Tuhanku, beri hamba ikhlas dalam taat. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Le bagi hatta. Ada orang baca doa mukhlisin. Ya Allah jadikan aku orang yang ikhlas. Beza apa dia? Mukhlisin dengan mukhlasin. Mukhlisin tu dia yang buat ikhlas. Dia rasa. Mukhlasin dia bukan, dia dibuat ikhlas oleh Allah Ta'ala. Mukhlasin. Kalau nak doa baca le bagi atas lebih afdal lagi. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Daripada orang yang mu buat jadi ikhlas. Daripada hamba-Ku. Dan sabda Nabi SAW, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Minhul qalil. Artinya ikhlas engkau akan agamamu. Semua urusan agamamu, ibadatmu, apa sahaja ikhlaskan. Maka memadalah akan dikau amal yang sedikit. Sedikit amalan tapi ikhlas belaka. Mana banding dengan amalan yang banyak tetapi tidak ikhlas, tidak ada nilai.
Kerana amalan yang ikhlas saja dinilai oleh Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha'a wajhih." Artinya bahawa Allah azza wa jalla tiada menerima daripada segala amal melainkan yang ada baginya ikhlas dan berkehendak kerana zat Allah Taala. Jadi Tuhan tak akan terima mana-mana amalan kecuali nak kepada diri dia. Ini orang ikhlas. Tetapi ada orang lagi buat ibadat semata-mata Allah Ta'ala yang menggerakkan dia. Dia tidak merasai dia yang beramal. Dia tidak merasai dia yang melakukan perbuatan itu. Dia semaya. Oh, rajin demo semaya. Oh, bukan saya. Allah Ta'ala yang menggerakkan tangan saya, menggerakkan akal saya, menggerakkan tubuh saya jadi semaya ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan zat tubuh kamu dan semua perbuatan kamu. Siapa dia yang merasai lagu tu, maka dia tidak ada amalan. Apabila tidak ada amalan, akhirat semua amalan dia tidak ditimbang kerana bukan amalan dia. Bukan amalan dia. Amalan yang ditimbang, amalan yang dihisap kalau amalan dia. Amalan kita rasa kita yang melakukan dia. Kita rasa kita yang sembahyang, kita rasa kita yang puasa, maka semua amalan sembahyang puasa kita akan dihisap. Kalau ikhlas boleh pahala, boleh gapo, kalau tak ikhlas masalah. Tetapi ada orang tidak merasai dia yang beramal. Maka yang dikira adalah peramalan kita, bukan amalan kita tidak kira. Maka apabila seseorang tidak merasai dia yang beramal, maka semua amalan Tuhan berlaku. Maka amalan Tuhan la yus'alun, tidak ditanya. Wa hum yus'alun, Tuhan tidak ditanya, tetapi kamu yang akan ditanya. Maka kalau kita buat ibadat Tuhan yang kita merasai Tuhan yang buat, maka Tuhan tidak ditanya. Maka kalau kita rasa kita yang buat, maka kita yang akan ditanyanya. Syahadat dan hakikat ikhlas pada istilah lughatan iaitu menyucikan sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Itu maksud ikhlas dari sudut bahasa, kita bersihkan satu benda daripada satu benda lain. Misalnya kita pergi ambil madu. Nisai madu tu kan campur dengan sarai madu, campur dengan anak lebah ke apa dia, kita pun tapis. Proses tapis tu dipanggil ikhlas. Maka jadi tubiklah madu tu madu hok bersih molek. Begitu juga amalan kita. Kita jangan buat malah, kena tengok sikit amalan kita. Sebab tu ulama penting sangat niat. Kita nak mari balasah niat, nak mari ngajar niat, nak mari dengar niat, nak mari belajar, nak mari duk pondok kena niat belako-lako. Sebab tu ulama kalau buka kita hadis, kalau kita hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Fikir niat rugilah. Kita duduk semaya lama mana dah tak ikhlas, duduk pondok lama mana dah tak ikhlas. Maka buat sesuatu jangan campur selain pada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensyirikkan dalam membuat taat ke Tuhan seorang pun sesuatu pun dalam surah Al-Kahfi. Itu dah ayat akhir. Maka apabila suci sesuatu itu daripada yang mencampuri itu, maka dinamakan khalis. Benda hak bersih itu dipanggil khalis, suci murni. Dan dinamakan perbuatan orang yang menyucikan itu ikhlas. Perbuatan membersihkan itu ikhlas. Benda hak keluar tu dipanggil khalis, bersih. Seperti firman Allah Ta'ala, nusqikum mimma fi butunihi min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Artinya kami berikan minuman akan kamu daripada apa yang ada di dalam perutnya, perut lebah. Yang keluar di antara, bukan perut lebah ni, perut binatang tu. Yang keluar daripada antara najis tahid dan darah
Ni perut. Kok alik belakang ni najis, alik depan ni darah. Tengah-tengah dia air susu yang suci, yang sedap bagi orang yang meminum akan dia. Di antara dua najis jadi minum yang berkhasiat pula susu. Hak ni najis, darah najis pun najis dah. Ada tengah-tengah tu air susu. Tuhan nak ayat kata kena buang benda kotor, tinggalkan benda yang bersih tu. Adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syarak pula saat ni menurut bahasa. Menurut syarak pula maka iaitu seperti yang dikata oleh Ibrahim bin Adham. Ni orang bisa ni, dia raja ni, Ibrahim bin Adham. Seorang raja. Dia raja biasalah. Suka berpoyo-poyo, suka bermain. Tetapi satu hari dia bertobat dengan Allah. Seminggu nak jadi baik, tak perlu. Seminggu nak jadi wali Tuhan, 40 tahun duk bertapa nak jadi wali Tuhan, tak perlu sebenarnya. Patu lama mana nak jadi wali Tuhan? Sekelip mata ya sebenarnya. Kenapa jadi lama duk bertapa, duduk suluk? Kerana kita yang malas nak jadi jujur dengan Tuhan. Orang nak jadi jujur dengan Tuhan hanya memerlukan sekelip mata hanya. Tengok Ibrahim bin Adham ketika dia memanah, keluar berburu. Tiba-tiba dengar suara. Dengar suara kata, "Hei Ibrahim bin Adham, bukan kerana ni Tuhan ciptamu. Bukan kerana nak bermain-main, berpoyo-poyo lagu ni. Duk buru, duduk gapo." Ibrahim bin Adham pun tengok kanan, tengok kiri, tak perasan gapo dia lagi. Naik kuda pula, jalan-jalan, bunyi pula suara. 2-3 kali dengar suara dia kata, "Mari mana suara ni?" Maka tiba-tiba dia perasan pelana kuda dia bunyi suara. Pelana kuda dia. Keluar suara daripada pelana kuda dia. Maka apabila dengar lagu tu terkejut dia. Maka Tuhan nak jadikan seorang tu jadi wali Tuhan hanya sekelip mata. Dia pun turun daripada kuda dia. Dia panggil hamba dia, okey? Dia kata kita tukar baju dua. Dia mau ambil baju pakaian raja hamba ambil pakaian hamba dia. Dia pun jalan kaki jadi wali selalu. Gi pondok. Ngaji kita. Tak. Semata-mata kita jujur dengan Allah. Jadi wali. Pada ngaji kita ni. Hak ni cara lama. Hak cara sebentar. Hati kita tu nak Allah Ta'ala sungguh. Berpaling kepada Allah. Tinggal selain pada Allah. Cukup. Orang tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh, nak sapak Tuhan ni lama mana perjalanan? Lama mana kau kita nak melalui satu perjalanan nak sapak Tuhan? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak lama, hanya 2 langkah sahaja. 2 langkah Syekh, sungguh 2 langkah. Gapo dia? Selangkah buat taat, selangkah tinggal maksiat. Siapa selalu Tuhan? Lah ni kita tak melangkah, walau so pun kita tak melangkah. Sekali pun kita pergi ke hulu ke hilir, cari tempat mengaji, cari gapo, pergi dengar, pergi goni, pergi tapo, pergi suluk, tetapi kita tak melangkah pun hati kepada Tuhan, habis masa beribu tahun pun tidak sapak Tuhan. Tetapi kalau kita duduk di rumah saja, duduk tempat kerja, duduk kedai kopi, hati kita gitu wali selalu lah. Lah ni kita tak jalan masalahnya. Tak jalan langsung setengah tu. Selakah hak Syekh Abdul Qadir Jailani wayak pun tak buat. Selakah tinggal maksiat tak boleh buat paklon ni. Selakah tu tak boleh pas sudah. Buat taat tu rajin, ada tengah selakah. Selakah kedua tak boleh nak buat kerja. Maka salah siapa dia, kita tak boleh melangkah. Tengok kepada usaha ikhtiar kita lah. Tengok pada pilihan dan perbuatan Tuhan, tak boleh nak kecek lah. Tu cara dia. Ni Ibrahim bin Adham. Tak ngaji pondok, tak. Lepas tu duk mana? Haji pernah pergi suluk gua mana? Tak. Lepas tu, jadi wali. Hati dia saja gitu. Jadi wali saja. Tak syarat pecah baju ke apa dia. Tetap pakai baju. Nak pakai baju kok, pakai baju gapo dia, kau seluar jin, kau perok, hati gitu jadi wali. Pakai jubah, pakai serban, pakai gapo pun, duduk depan orang, wi nasihat ke orang pun,
hati tak boleh melangkah, tak boleh jadi gapo. Sudah masalah. Lagu tu lah. Tu wali sebenarnya. Tu sebenar matlamaknya. Kita mengaji kitab panjang-panjang ni kerana tu sebenar. Nak suruh kita tu melangkah sebenarnya. Kalau tak melangkah tak jadi wali. Pas bote kita tak tasawuf, pas bote. Nasihat daripada wali-wali Tuhan gini-gini tak berjalan, tak jadi apa. Siapa bila lah entah tidak akan merasai ilmu wali-wali. Ni bukan ilmu dia lagi ni. Ilmu ni boleh baca. Mereka boleh baca, orientalis boleh baca. Tetapi hak duduk dalam hati yang Tuhan beri kepada pokok dia ni, kita tak akan rasa ilmu macam mana ilmu wali. Katanya Imam Bajuri dalam syarah kitab Matan Fathul Qari tu dah. Hasyiah Bajuri dia kata malam pertama menjadi wali adalah Tuhan membuka 25 juzuk ilmu. Yang tidak ada dalam kitab ni. Ilmu ni tak ada dalam kitab. Bukan baca tak. 25 juzuk ilmu. Malam pertama baru. Jadi wali. Tuhan buka 25 juzuk ilmu. Ilmu yang paling rendah sekali mengetahui semua khasiat-khasiat tumbuhan dan pokok-pokok atas muka ni. Gi pokok-pokok. Apa dia khasiat apa? Khasiat apa gini. Berok. Ni. Tu malam pertama jadi wali. Kalau malam kedua, malam ketiga, siapa bila nak rasa ilmu lagu ni? Ni ilmu kitab baru ni. Ilmu hak dalam hati sungguh. Min ladunna ilma ni tak boleh lagi buat kita. Katanya Ibrahim bin Adham kata al-ikhlasu sidqun niyah ma'allahi azza wa jalla. Katanya Ibrahim bin Adham, ni wali ni. Dunia mengiktiraf dia jadi wali. Wahabi tak sekira lah. Wahabi kata dia bukan wali ni karuk. Sekira Wahabi. Orang tak pakar kata-kata Wahabi. Orang Wahabi dia sendiri tak mengaku dia Wahabi. Malu nak sebut Wahabi. Tiba-tiba duduk backup lagi Wahabi. Orang kata kok Wahabi sesat tak. Pas demo Wahabi. Tak. Pas tu hak mana sebenarnya? Ya demo duk sokong sungguh sangat. Apa kata demo Wahabi? Demo malu. Nama Wahabi tu malu dah kata. Kita Syafi'i. Hamba Syafi'i. Demo duk sokong Syafi'i. Demo Syafi'i ke? Hamba Syafi'i. Tak malu mengaku. Tapi kumpulan ni ada dia sokong Wahabi, sokong Wahabi. Orang tanya demo Wahabi. Tak. Pelik sungguh. Pada demo bukan Wahabi. Pada demo Serati lagu mana? Hamba duk kata kok Wahabi bukan ke demo. Hamba Serati demo kata lagu tu. Demo Wahabi lah tu. Supaya orang misalnya seorang tua kata, siapa dia makan lada, dia rasa pedas. Orang kecek bawah habis Serati. Serati tu demo jalan dah tu. Hamba ahli sunnah ke mana? Serati. Kita bukan kata ke dia. Mau kata kepada Wahabi, buat apa demo Serati juga. Dia kata duk kata ke Wahabi. Ni bagi nak pecah umat belakang ni. Ni Yahudi belakang ni. Yahudi nak suruh kita pecah. Duk kata ni Wahabi, duk kata Wahabi. Kita kena bersatu gak lawan Yahudi. Kalau ya kecek bak dia sebut Yahudi lalu. Yahudi apa? Ulama daripada mula timbul Wahabi duk kecek. Ulama bukan Yahudi duk kecek. Kata Wahabi ni sesat. Bukan Yahudi siapa dia kata. Ni kata ni saja ni Yahudi nak suruh memecahkan umat. Ulama duk kecek. Ulama ni tak kecek orang. Tak pernah mengopak ke orang, tak pernah mengata ke orang. Tapi kalau bak Wahabi, berjilid, berberatus, kita tulis. Kerana sesaknya kumpulan ni. Ulama. Dia bukan nak kecek, nak mengata. Dia kata, tak, saya ni deki dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ni zaman dia. Ramai ulama deki dengan dia, fitnah dia. Buat macam-macam cerita. Welung. Dia sore ikhlas pada masa tu. Ulama lain semua deki belakang. Jahat belaka pada masa tu. Masuk akal kau demo ni sore je jahat. Dia orang ni kalau dia sore 1000 orang kata salah. Cekak salah hak 1000, benih hak so. Nabi wayak la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul secara beramai-ramai atas kesesatan. Tiba-tiba dia kata ulama orang ramai ni sesat pula. Hak tu pula sore. Supaya Ibnu Taimiyah juga. Dia kata orang deki dengan Ibnu Taimiyah pula. Ya Rabbi. Beratus-ratus orang ulama, beribu orang ulama, deki dengan dia belakang. Deki dengan dia belakang. Dia ikhlas. Dia sore, ya ikhlas. Dia sore, hak jujur. Sudah.
Orang ni panggil taksub dewa. Nampak? Taksub bukan kata buta dah ni. Tak ada hati, tak ada apa dia. Rela menyatakan ulama lain salah nak membetulkan hak seorang. Tak ada masalah. Ni masalah kata. Artinya ikhlas itu benar niat serta Allah. Hati kita sentiasa dengan Allah Ta'ala. Jujur, sama di antara luar dan batin kita. Sebab tu kena dengar nasihat orang. Seminggu sekali, sebulan sekali, tiap-tiap hari, orang mari royak. Luar tu comel dah. Betul gak hok dalam. Kita pun molek beki semula. Hati kita tetap lagi. Maka kena dengar nasihat orang. Dia hati tetap tak ada masalah apa dia lah. Dan berkata Ruwaim rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu fil amal huwa alla yurida wallahu a'lam.